Pertemuan ahli lembaga penasihat GISB Holdings bersama Yang Amat Berhormat Tun Mahathir melakar sejarah. Kunjungan pengerusi eksekutif GISB Holdings ke Ikhwan Resort Air Bintang. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tamliha Abu Bakar dan saya Umar Abdul Aziz di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Kesyumulan Islam itu merangkumi pelbagai aspek kehidupan, bukan hanya tertumpu pada konteks ibadah sahaja, tapi akhlak, kepribadian, kekeluargaan, pembangunan material, seterusnya masyarakat dan negara. Ia dilahirkan dari asas iman dan taqwa serta disiplin cara hidup Islam yang berpandu dari Allah dan Rasul. Delegasi dari GISB Holdings terdiri dari Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku Ketua Pegawai Eksekutif, Yang Hormat Dato' Loman Hakim Forten Ketua Pegawai Eksekutif dan Yang Berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid sebagai Ketua Pegawai Operasi telah membuat kunjungan hormat kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Pertemuan yang bermula sekitar 3 petang itu dimulakan dengan sesi pengenalan diri oleh kepimpinan GISB Holdings dan juga tayangan video profil yang menceritakan tentang aktiviti dan perkhidmatan yang disediakan GISB Holdings dalam usaha untuk menjadi sebaik-baik manusia, iaitu yang memberi manfaat pada orang lain. Selesai tayangan, Tun Dr. Mahathir mengatakan beliau berbangga apabila ada syarikat Melayu Bumiputra yang berjaya sebegini dan mengucapkan tahniah kepada GISB Holdings. Beliau merasa sangat gembira dengan pelbagai usaha yang dilakukan oleh GISB Holdings dalam pelbagai bidang dan perkhidmatan yang disediakan. Tambah Tun Mahathir, umat Islam bukanlah sekadar hanya melakukan perkara asas tetapi perlu lebih dari itu dalam membangunkan kemajuan. Beliau menyatakan GISB Holdings adalah sebuah syarikat yang berjaya kerana berada di 16 sebuah negara dan beliau sudah lama mencari syarikat Bumiputra sebegini. Pertemuan sekitar 1 jam 14 minit itu juga membincangkan beberapa perkara berkenaan isu semasa di negara dan antarabangsa. Majlis berlangsung dengan sangat mesra. Beliau mengharapkan GISB Holdings terus mengekalkan status sebagai NGO yang sama-sama membantu dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang benar-benar bersih dari perkara yang merosakkan kesucian Islam itu sendiri. Di hujung pertemuan, Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings menyampaikan cenderhati berupa produk keluaran GISB Holdings kepada Tun Mahathir sebagai tanda kenangan dan silaturahim. Majlis berakhir dengan sesi bergambar bersama seluruh rombongan GISB Holdings di pejabat beliau. Sebuah ekspedisi keluarga besar pengasas GISB Holdings, Ustaz Ashari Muhammad, yang terdiri dari anak-anak dan menantu seramai 44 orang menelusuri ke beberapa cawangan GISB Holdings. Perjalanan dipimpin oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings, Yang Berbahagia Puan Azura Muhammad Yusof bersama Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pembela Ummah ke Ikhwan Resort Air Bintang pada 28 September 2020. Rombongan singgah bersarapan di Ikhwan Cafe Kota Tinggi dan disambut oleh Tuan Nik Fateh, Ketua Setiausaha 8 Cawangan GISB Holdings di bawah naungan Yang Berbahagia Tuan Hazani Ni Muhammad dan Puan Anissa Morat. Seterusnya rombongan terus bergerak ke Ikhwan Resort Air Bintang. Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali menyarankan agar beberapa buah kenderaan termasuk coaster RPU dan Futra RPU juga turut dibawa masuk ke Ikhwan Resort Air Bintang melalui Jalan Ladang Kelapa Sawit. Hal ini menyebabkan ia menjadi buah mulut masyarakat setempat. Selama 4 hari 3 malam rombongan ekspedisi di Air Bintang, Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, Yang Berbahagia Puan Azura dan Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi begitu menekankan antara yang menjadi perkara utama ialah menjiwai pengorbanan, kesusahan dan ujian-ujian Ustaz Haji Ash'ari dalam perjuangan agar anak-anak yang bersama dalam syarikat ini mempunyai rasa dan cita-cita yang sama serta menyokong dan membahu pujuk pimpinan yang ada. Selain itu menjadikan mereka di barisan yang sama-sama menghayati dan membela perjuangan Ustaz Haji Ash'ari sehingga kini. Di samping itu, program turut diisi dengan pelbagai aktiviti seperti memancing di tengah laut, merawai, berenang, aktiviti jet ski, archery combat, berkuda dan Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali meraihkan ahli Air Bintang untuk merasai menaiki bot Semun Jubabang menelusuri Sungai Lebam. Selain itu, melihatkan perkembangan pembinaan surau rumah rakit yang baru, beliau telah mengajak semua remaja pembela ummah untuk mengubah kedudukan surau rumah rakit ke bahagian hadapan rumah rakit, memandangkan surau berkenaan berada di atas permukaan air dan perlu mengharungi arus yang deras.
Beliau menyarankan proses perpindahan tersebut menggunakan 2 buah bot dan sebuah jet ski termasuk sebuah bot Somunju Babang yang dipandu oleh beliau sendiri serta melibatkan hampir 40 orang RPU. Operasi berkenaan dijalankan penuh berhati-hati agar tidak berlaku sebarang masalah sepanjang operasi perpindahan dijalankan. Ia dipimpin oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan dibantu Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi bagi menyusun para RPU dan membahagikan tugas-tugas untuk menarik surau rumah rakit berkenaan. Pembahagian tugasan melibatkan kawalan di atas bot dan jet ski di atas rumah rakit dan selebihnya ditugaskan untuk menyelam bagi mengawal pergerakan surau rumah rakit berkenaan agar tidak melanggar rumah rakit sedia ada. Alhamdulillah atas panduan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, Ikhwan Rezon Air Bintan dilihat tersergam indah dengan adanya surau rumah rakit di hadapan menghadap Sungai Lebam yang menjadi laluan utama bagi penduduk kampung setempat. Begitulah hati para pemimpin yang mengajak para RPU bersama bukan untuk hanya tahu seperkara, tapi memerhatikan setiap perkara dan di semua sudut supaya setiap teguran dan peristiwa yang berlaku dapat mendidik dan menghidupkan jiwa agar Islam terus dibela. Membangunkan material mesti bermula dengan membangunkan insaniah terlebih dahulu. Dari insaniah yang terbangun, material akan terbangun mengikut kehendak Allah dan Rasulnya. Kerana itulah juga diwujudkan Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Labu Lanjut untuk melahirkan para remaja yang benar-benar dibawa dan dididik untuk membesarkan Allah dan Rasul dalam segala aspek kehidupan. Hasrat Yang Berbahagia Tuan Nasruddin untuk melihat Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah ini diperkemaskan dan diindahkan sedang dalam usaha dijayakan oleh para RPU di sini. Antaranya ialah kolam, bangunan pusat pendidikan rendah, laluan jalan, pagar dan beberapa tempat lain lagi. Proses menaik taraf kolam telah pun bermula sejak bulan Julai yang lalu dengan dihiasi batu bukit di sekelilingnya. Manakala di kompleks bangunan asrama dan sekolah, atapnya yang sudah uzur perlu dibaik pulih. Laluan jalan yang memasuki kawasan pusat latihan ini pula akan diturapkan dengan tar dan pagarnya juga akan dinaik taraf. Memahami dan melaksanakan hasrat pemimpin adalah salah satu aspek dalam pembinaan insaniah. Meskipun ia adalah pembangunan lahiriah, namun untuk melaksanakannya memerlukan kekuatan dalaman, iaitu hati yang faham dan menjiwai kerja-kerja yang dilaksanakan. Atas dasar itu, Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pembela Ummah telah mengajak semua para pelatih pusat latihan ini untuk sama-sama bersungguh-sungguh baiki diri dan menjauhi dosa dan maksiat. Alhamdulillah atas keprihatinan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, beliau telah memberi sumbangan sebanyak RM10,000 bagi membiayai operasi baik pulih bumbung bangunan sekolah rendah, manakala keperluan lainnya dibiayai oleh GISB Holdings. Selain pembangunan itu tadi, Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi juga berhasrat untuk mewujudkan sebuah lapangan latihan memanah yang canggih dan berwibawa kerana memanah merupakan salah satu sukan sunnah yang dianjurkan Nabi SAW. Diharapkan dari apa yang sedang dilaksanakan di Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Labu Lanjut ini dapat mengikat hati-hati para pelatih dengan Allah dan Rasulnya. Semoga terbangunlah generasi para remaja sangat benar-benar dipersiapkan dengan hati yang kuat dengan Allah, Rasul dan pemimpin untuk membela dan menjulang kembali Islam di akhir zaman ini. Dalam menyusun strategi perniagaan agar lebih baik dari semasa ke semasa, para staf GISB Holding khususnya di Cawangan Pusat terus diajak oleh pengarahnya Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk bersama-sama membuat peningkatan sahsiah diri. Menjadi doa dan harapan para pimpinan GISB Holding ke atas setiap individu ahli agar masing-masing mengusahakan sifat-sifat takwa. Dengan itu, semoga setiap pekerjaan yang dilakukan akan memperolehi bantuan Allah. Ikuti laporan yang disediakan. Pada 23 September 2020, Dr. Hariman Abdul Jalil yang baru sahaja mengenali Yang Berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid menerusi satu pertemuan sebelum ini telah hadir ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes setelah dipelawa sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Hasnan. Beliau adalah Ketua Pembangunan Perniagaan Majlis Syarikat Induk Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia MSIM, iaitu sebuah syarikat usaha sama di kalangan IPTA Malaysia. Mereka hadir bagi membincangkan bagaimana kedua-dua pihak boleh bekerjasama dalam membangunkan satu kompleks perniagaan seperti yang telah dibangunkan di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Di kesempatan ini, Yang Berbahagia Tuan Hasnan juga sempat berkongsikan kepada para tetamu mengenai pentingnya menjaga sembahyang sebagai perkara asas untuk berjaya dalam semua bidang. Hadir berikutnya pada 24 September yang lalu ialah wakil syarikat Afro Asia Business Trade Hub Nigeria Malaysia. Mereka ialah Encik Zul Atfi Sahid dan Encik Fazli Haris yang kedua-duanya berjawatan pengarah bagi syarikat tersebut. Kedatangan mereka juga telah diiringi oleh Yang Berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid selaku Ketua Pegawai Operasi GISB Holdings dan beberapa wakil syarikat lainnya.
Mereka hadir untuk mempelawa supaya diadakan kerjasama antara GISB Holdings dan Business Hub Islam di Nigeria. Encik Fazli sendiri pernah hadir ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes untuk mempromosikan GISB Holdings kepada organisasi di Nigeria. Menjadi harapan mereka agar GISB Holdings dapat membantu mereka dalam mensyiarkan Islam melalui ekonomi, penternakan dan perladangan yang dikomersialkan oleh syarikat GISB Holdings di bumi Nigeria. Di sebelah petangnya pula bertamu satu rombongan seramai 5 wakil dari PPNJ Poultry and Meat Sendirian Berhad di bawah pengurusan Pertubuhan Peladang Negeri Johor. Mereka diketuai oleh Puan Junaidah binti Judin selaku pengurus besar bagi syarikat tersebut. Hadir bagi membuat lawatan balas yang mana sebelum ini wakil GISB Holdings juga pernah membuat kunjungan ke tempat pembenihan dan penternakan ayam milik PPNJ. Selain itu mereka turut berhasrat untuk mengadakan usaha sama perniagaan antara keduanya. Kunjungan yang berakhir di GH Corner itu mendapat respon dari Puan Junaidah sendiri yang menyatakan rasa kagum terhadap apa yang telah diusahakan GISB Holdings. Yang berbahagia Datuk Mokhtar Tajuddin telah menerangkan kepada mereka tentang konsep perniagaan Islam yang dianjurkan oleh kepimpinan syarikat. Penghujung September iaitu pada 30 hari bulan, beberapa wakil dari Risda Estate mendatangi Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Tujuan kehadiran mereka adalah bagi membincangkan antaranya menjadikan GISB Holdings sebagai rakan strategik di sudut pemasaran daging lembu tempatan ke seluruh Malaysia. Mereka juga mencadangkan agar GISB Holdings dapat mengambil tanggungjawab mengusahakan tanah di bawah Risda untuk tujuan ternakan ayam, lembu, kambing atau lain-lain jenis ternakan. Respon dan maklum balas oleh majoriti tetamu adalah sangat positif menerusi lawatan ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes sepanjang bulan September 2020. Begitulah yang berlaku semuanya atas kegigihan usaha para kepimpinan GISB Holdings. Hasilnya dapat dirasai bersama hingga masyarakat dapat melihat malahan jatuh hati terhadap Islam praktikal yang dibawa. Namun begitu, individu-individu di dalam syarikat inilah yang hakikatnya masih lagi gagal mengekang hawa nafsu hingga masih menimbulkan permasalahan kepada syarikat. Semoga kesemua staf GISB Holding direzekikan untuk terus bertaubat, koreksi diri dan mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar, tanda bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah yang dipinjamkan. Satu pertemuan antara wakil ahli lembaga penasihat GISB Holdings yang berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Noor selaku pengarah GISB Holdings Borneo bersama Ketua Pegawai Eksekutif dan juga merupakan pengerusi Perbadanan Labuan Datuk Seri Amir Hussein dan Timbalan Pegawai Eksekutif Bahagian Pembangunan Perbadanan Labuan Encik Ibrahim Tambi. Atas tagihan pimpinan yang berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Noor yang sentiasa memastikan seluruh GISB Holdings Borneo khususnya di Labuan dapat membangunkan cara hidup Islam agar manusia kembali pada Tuhan. Satu pertemuan telah berlangsung di bangunan Perbadanan Labuan pada 23 September 2020 pada jam 3 petang. Pertemuan ini merupakan pertemuan susulan yang mana sebelum ini pihak GISB Holdings telah berjumpa dengan Encik Mahathir yang merupakan pengarah pelancongan, kesenian dan kebudayaan Perbadanan Labuan. Encik Ibrahim menyatakan kekagumannya kepada GISB Holdings kerana mempunyai rangkaian di seluruh dunia dan sangat mengikuti perkembangan syarikat melalui media sosial atau website GISB Holdings. Pihak Perbadanan Labuan menjemput pihak GISB Holdings kali ini adalah untuk membincangkan kerjasama yang boleh dibuat bersama pihak Perbadanan Labuan. Dalam pertemuan itu, Encik Ibrahim menyatakan GISB Holdings berkebolehan untuk membuat pelbagai program dan aktiviti-aktiviti yang boleh memberi manfaat pada penduduk Labuan dan mereka menawarkan untuk membantu segala urusan sekiranya GISB Holdings dapat membantu pihak Perbadanan Labuan. Katanya lagi, bukan tiada NGO-NGO lain yang mahu mengadakan program motivasi atau kemah ibadah bagi untuk pelajar-pelajar. Tapi mereka tiada idea dan hanya mampu mengadakan majlis gotong royong sedangkan beliau mahu lebih dari itu. Secara ringkasnya, beliau mencadangkan agar pihak GISB Holdings membuka peluang untuk pekerjaan pada warga Labuan kerana anak-anak Labuan tidak terbela di negeri sendiri. Beliau berkata lagi, jika mahu mengadakan pertanian, mereka akan bantu untuk mendapatkannya. Selepas selesai perbincangan, Encik Ibrahim membawa yang berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Noor bertemu bersama Datuk Seri Amir Hussein merupakan orang nombor 1 di Perbadanan Labuan yang berasal daripada Shah Alam Selangor. Yang berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Noor mengambil peluang mempromosikan GISB Holdings juga menyatakan peluang-peluang kerjasama yang boleh dibuat dengan Perbadanan Labuan untuk memajukan anak bangsa khususnya orang Islam.
Beliau membentangkan projek-projek juga aset-aset pihak Perbadanan Labuan yang kurang sambutan dan hendak mencari operator yang boleh memajukannya. Antara yang ditawarkan ialah Airport Labuan, pelabuhan yang tidak beroperasi, pasar lama, bangunan baru 4 tingkat, cadangan mereka mahu membuat hotel, juga sebuah kolej antarabangsa, City College yang terletak berhadapan Villa GISB Holdings. Sebelum berpisah, GISB Holdings memberikan cenderahati berupa produk-produk Ikhwan kepada Datuk Seri Amir Husin yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Nur sendiri. Datuk Seri terkejut dan teruja kerana ada mi segera yang diusahakan oleh GISB Holdings. Beliau bersungguh-sungguh mengajak kami di sempena PKPB yang berlaku di Labuan ini agar dijadikan peluang untuk terus taubat dan baiki diri agar segala tagihan pemimpin Allah segera tunaikan. Pusat Latihan Cara Hidup Islam Ikhwan Valley di bawah pentadbiran GISB Holding Cawangan Putrajaya yang dinaungi oleh Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fortin kini diberi penjenamaan semula kepada Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah. Ia bertepatan dengan saranan Pengurusi Eksekutif GISB Holdings Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali melalui Ketua Remaja Pembela Ummah Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi dalam membina para belia untuk merealisasikan hasrat pimpinan GISB Holdings dengan menyelaraskan sistem dan pendidikan di setiap tempat dalam syarikat ini. Keberadaan Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi di sini memahamkan para belia dalam usaha melaksanakan hasrat para pimpinan GISB Holdings, khususnya Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fortin selaku pengarah GISB Holding Cawangan Putrajaya. Atas saranan Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi agar Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Ikhwan Valley yang berkeluasan 6 ekar ini dijadikan tempat latihan bagi para remaja GISB Holdings dengan berbagai kemahiran, terutamanya dalam memberi tumpuan kepada insaniah diri supaya sentiasa bertaubat, baiki diri, berdisiplin, merujuk, melapor, bertanggungjawab dalam semua aspek kehidupan. Tanah ini dibuka pada tahun 2017 telah menempatkan seramai 32 orang remaja yang melaksanakan aktiviti harian seperti penjagaan 2 buah reban ayam yang berkapasiti hampir 3,000 ekor ayam pada satu-satu masa. Ayam ini akan diternak, diproses seterusnya diedarkan ke cawangan Ikhwan Mart dan restoran GISB Holding sekitar Lembah Kelang. Remaja di sini diberi penempatan sebuah kabin yang telah disaran dan dibimbing oleh Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi untuk mengemas kini dan menaik taraf yang kini kerja-kerja menaik taraf sudah mencapai 80% dengan pemasangan dinding papan lapis yang baru dan kertas dinding agar ruangan kabin dapat menampilkan keindahan dan keselesaannya. Selain itu, pusat latihan ini sedang dalam rangka pembinaan sebuah lagi kabin yang kedua, boleh memuatkan 10 orang dalam satu masa serta meningkatkan kekemasan dan mencantikkan reban ayam dan dataran memanah. Dinasihatkan oleh para pimpinan khususnya Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fortin agar setiap kerja dapat menghubungkan hati kepada Allah dan Rasul kerana melalui sembahyang yang menjadi tonggak utama akan melahirkan insan yang mengikut cara hidup Islam. Bermusafir dan berkelana memberikan pengalaman yang luas untuk membuka minda dan menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Kini Yang Berbahagia Tuan Nik Hazanin Nik Muhammad telah melaksanakan 4 siri kembara di beberapa cawangan GISB Holdings di bawah pimpinannya. Bermula 2 Oktober 2020, ekspedisi kembara kasih sayang siri keempat pimpinan Yang Berbahagia Tuan Nik Hazanin Nik Muhammad selaku pengarah cawangan Johor merangkap ahli lembaga penasihat GISB Holdings untuk meniru program seumpamanya yang telah dilaksanakan oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali sebagai salah satu pendekatan pendidikan membangun jasmani dan rohaniah serta meningkatkan sahsia staf-staf pimpinannya melibatkan 40 orang peserta. Bermula dari Pusat Perniagaan Ikhwan Mutiara Rini, ekspedisi ini adalah untuk menyahut kata-kata Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk membuat operasi-operasi kekemasan di kesemua cawangan-cawangan GISB Holdings yang nantinya akan lari bertempiaranlah haiwan-haiwan perosak yang merosakkan di tempat itu. Sepanjang perjalanan kembara ini, Yang Berbahagia Tuan Nik Hazanin Nik Muhammad bersama Yang Berbahagia Puan Anisa Murad dan Yang Berbahagia Tuan Nik Fatin Nik Abdul Kadir terus memberi panduan, didikan dan tunjuk ajar kepada setiap ahli rombongan dari masa ke semasa. Selain itu, para peserta ekspedisi diberi tugasan di setiap tempat persinggahan dengan melakukan kerja-kerja kekemasan bagi melatih diri menjadi seorang yang peka dalam segala kerja dan aspek untuk mewibawakan syarikat dan membongkar sikap-sikap buruk setiap peserta. Maka Allah telah membongkar satu peristiwa yang sangat mendukacitakan apabila Yang Berbahagia Tuan Nik Hazanin Nik Muhammad menemui sebuah kenderaan yang dimiliki oleh pengasas syarikat satu masa dahulu dibiarkan rosak dan dijadikan tempat simpanan kitab suci Al-Quran yang usang dan tidak lagi digunakan.
Moga ekspedisi kali ini dapat merapatkan lagi hubungan sesama peserta, terutama sekali bersama dengan yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad. Alhamdulillah, Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Panji Kelantan telah direzekikan kedatangan yang berbahagia Datuk Tuan Nik Hazani Nik Muhammad pada 8 hari bulan Oktober 2020. Tujuan kedatangan yang berbahagia Datuk Tuan Nik Hazani Nik Muhammad adalah bagi menziarahi Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Panji sebelum meneruskan ekspedisi ke Terengganu. Beliau sempat meluangkan masa menaiki bot menyusuri Sungai Pengkalan Datu menjejaki yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengurusi eksekutif yang telah menyusuri sungai ini dengan menaiki bot remaja pembela ummah sebelum ini. Begitulah niat Datuk Tuan Nik Hazani Nik Muhammad untuk menjadi orang yang pertama mengikuti apa sahaja yang dilakukan yang berbahagia Tuan Pengerusi Eksekutif GISB Holdings. Datuk Tuan Nik Hazani Nik Muhammad juga sempat beramah mesra dengan peserta Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Panji di sini. Banyak panduan diberikan beliau pada remaja pembela ummah di sini tentang sifat dan watak nafsu yang sangat mengajak kepada kejahatan. Bahkan bodohnya manusia kerana turut ikut nafsu yang jahat, sedangkan nafsu tidak pun memberi keuntungan walau 1 sen. Juga turut dikongsikan bagaimana ujian-ujian dalam memperjuangkan Islam, khususnya untuk kita kuat perhubungan dengan Allah. Bila mana meletakkan kerinduan isteri dan anak lebih dari kerinduan kepada Allah dan Rasul. Produk-produk GISB Holdings yang didatangkan dengan jenama Ikhwan berserta logonya terus mendapat perhatian masyarakat di Malaysia, terutama bagi mereka yang mengambil berat tentang asas sumber pemakanan yang bersih, suci dan halal. Sebagai usaha untuk meningkatkan mutu produk di segi kuantiti pengeluaran, persembahannya dan lain-lain, yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad selaku pengarah GISB Holdings Cawangan Melaka telah menyarankan agar setiap produk keluaran GISB Holdings Melaka dapat dipastikan mematuhi Corporate Visual Language CVL syarikat. Produk berasaskan kuih tiaw Ikhwan yang diproses di Melaka Halal Hub Serkam melalui pihak pengurusannya kini mengambil langkah meningkatkan kualiti produk keluarannya dengan menukarkan pek bungkusan kuih tiaw lama kepada pek baru yang lebih menarik. Pek baru ini selain dapat dibungkus dengan menggunakan mesin pembungkus automatik sepenuhnya, ia turut dilengkapi dengan maklumat ramuan dan nutrisi pemakanan yang tertera di belakangnya. Faktor pek bungkusan yang baru ini juga dapat mempengaruhi di segi mengekalkan kualiti dan memanjangkan tempoh ketahanan produk. Selain itu, plastik ini dilengkapi dengan logo Melaka Halal Hub yang merupakan pusat industri halal pertama di Malaysia. Alhamdulillah, kuih tiaw Ikhwan dengan wajah baru ini telah mula diedarkan di Pasaraya Ikhwan Sungai Buloh, juga ke sebahagian cawangan Ikhwan Mat dan kedai-kedai di sekitar Melaka, Lembah Gelang, Negeri Sembilan dan Johor. Diharapkan agar pemasaran kuih tiaw Ikhwan ini dapat bertahan dan bakal diperluaskan lagi pada masa akan datang demi mencapai hasrat para pimpinan GISB Holdings khususnya yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad. Atas hasrat yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings agar GISB Holdings Cawangan Pulau Tioman sentiasa bersama dan menyantuni masyarakat tempatan dengan sebaiknya agar masyarakat dapat merasakan keindahan akhlak dan Islam. Sejumlah remaja pembela ummah telah dijemput oleh Tok 4 Kampung Tekik dan Air Batang iaitu Encik Zulkarnaini Abdul Hamid ke program santai bersama masyarakat di Pulau Tioman. Program ini turut dihadiri oleh Pegawai Daerah Rompin, Pengarah Majlis Keselamatan Negara Malaysia MKN Cawangan Pahang, Wakil Radio Televisyen Malaysia RTM dan Wakil Syarikat Arabi. Mereka berperanan sebagai penaja utama program serta dapur infak ummah selain beberapa agensi kerajaan yang lain pada 3 Oktober yang lalu. Program yang dilaksanakan di Masjid Jemaah Tekik Pulau Tioman diadakan bermula jam 8 pagi dengan gotong royong memasak lauk kenduri bersama penduduk setempat. Anggota RPU memainkan peranan memberikan kerjasama sejak dari awalnya, bermula dengan penyediaan bahan mentah dan aktiviti memasak sekaligus membantu sesi gotong royong yang diadakan. Satu acara gotong royong telah diadakan di Surau Air Batang, Pulau Tioman. Gotong royong ini diadakan atas inisiatif pihak GISB Holdings sendiri melalui remaja pembela ummah sebagai tenaga penggeraknya. Semuanya atas hasrat dan panduan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, yang berbahagia Tuan Adib Atamimi dan yang berbahagia Tuan Kudama. Bagi memastikan kekemasan kawasan luar dan bahagian dalam surau, Imam Zamri dan beberapa penduduk lainnya turut hadir untuk memberi sokongan selain turut menyediakan sedikit juadah untuk RPU yang terlibat.
Seterusnya, menjelang 4 Oktober, Wakil RPU di Pusat Latihan Pulau Tioman di sini telah dikejutkan dengan kedatangan Ustaz Kamarudin. Beliau ialah tetangga terdekat GISB Holding Tioman dan menurutnya telah lama berhajat untuk menyambut ulang tahun hari lahirnya bersama para RPU. Beliau merasa terharu atas sambutan kerajaan secara spontan pada ketika itu. Sekiranya bukan melalui didikan langsung oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, mana mungkin RPU sentiasa dalam keadaan bersedia untuk berkhidmat sesama manusia untuk menjadi sebaik-baik hamba dan khalifah di bumi Allah. Atas saranan Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi agar RPU terjun ke tengah masyarakat serta mendekati mereka dengan cara penuh hikmah dan menyampaikan mesej-mesej kebaikan sama ada secara langsung atau tidak. Pada 6 Oktober iaitu jam 4.30 petang pula, Wakil Remaja Pembela Umat telah membuat persembahan secara bersahaja di JT Marina Bay di Pekan Tekeh. Seramai 8 orang yang diketuai Yang Berbahagia Tuan Kudamah telah terlibat. Ketika program bermula, Imam Faiz yang hadir untuk membeli ikan di JT tersebut telah berada di situ lebih 1 jam untuk menyaksikan persembahan RPU. Malah turut meminta sebuah lagu Bila Nur Melimpah di Hati yang popular di satu ketika dahulu. Persembahan itu turut menarik perhatian beberapa pelancong yang ada di situ. Dalam pada itu, para remaja pembela ummah yang sedang beraktiviti di Taman Laut telah disapa oleh Tengku Hasan Al-Ibrahim Alamsyah, pemangku Raja Pahang yang turut berada di situ. Anakanda kedua kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah itu menyapa penuh mesra dan bertanya perkembangan GISB Holding di Pulau Tioman. Pihak RPU telah memberitahu berkaitan GISB Holdings di Tioman secara ringkas kepadanya. Alhamdulillah, atas keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Tioman kini sudah beroperasi selama 3 bulan. Atas panduan dari Yang Berbahagia Tuan Pengurusi Eksekutif GISB Holdings, para pelatih yang mengikuti kursus di sini bukan hanya disusun disiplin tugasan kerja semata, tapi yang utamanya ditekankan mengenai insaniah para pelatih. Kini peserta di Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Tioman ini sudah masuk siri keempat. Atas panduan dari Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pembela Ummah, telah dikemas kini beberapa aktiviti bagi para pelatih di sini. Bermula di awal pagi, para pelatih diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Kudamah memulakan dengan perbarisan pagi yang diisi taklimat susun atur kerja dan senaman pagi bagi meregangkan otot-otot badan. Setelah itu, para peserta akan bersarapan beramai-ramai bagi mengeratkan kasih sayang sesama peserta. Menariknya, atas panduan dari Yang Berbahagia Tuan Adib, peserta yang menjadi Bilal akan mengetuai makan secara berjemaah dengan informasi yang lengkap. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, supaya setiap orang yang makan akan tahu jenis masakan, jenis ikan, jenis sayur serta harga pasaran semasa. Solat 5 waktu juga dibuat secara berjemaah dan ada susunan pergiliran setiap waktu solat di surau Kampung Air Batang. Ini bagi memberikan pendedahan kepada para peserta serta menghubungkan silaturahim bersama dengan para penduduk kampung yang solat berjemaah di surau. Selepas solat fardu zuhur, para peserta kursus mendengar kuliah motivasi yang akan disampaikan oleh ahli lembaga penasihat GISB Holding melalui rakaman program pagi berkat secara Skype. Dan pada sebelah malam selesai solat fardu maghrib, program perkongsian di antara Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah melalui Skype dibuat setiap hari bagi menghubungkan dan berkongsi maklumat agar setiap pusat latihan RPU sentiasa berlumba-lumba membuat pucutan dan dilatih untuk ambil tahu dan peka atas apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan seharian. Selepas itu, para peserta kursus di pusat latihan akan berbincang bermuhasabah segala kerja yang telah dilakukan pada 11 siang dan merancang tugasan serta pembahagian kerja untuk esok harinya. Beberapa aktiviti telah disusun di sini, di antaranya aktiviti snorkeling dan memancing di mana peserta akan dibawa ke laut untuk aktiviti snorkeling melihat kebesaran Allah. Bagi aktiviti di sekitar Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Tioman, atas panduan dari Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, para remaja juga membuat jerat landak bagi menangkap landak liar yang memang banyak terdapat di Tioman ini. Semoga segala aktiviti yang dilakukan di sini terus menghubungkan kami dengan para kepimpinan syarikat. Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Home sejak diasaskan iaitu pada tanggal 30 Oktober tahun 2000 Masihi yang lalu, kini berkembang pesat dengan terbangunnya lebih 40 premis di sini, termasuklah premis bukan perniagaan. Sehingga kini berterusan menerima kunjungan tetamu tempatan maupun luar negara yang sesetengahnya bertaraf antarabangsa. Maka atas niat untuk berhikmat dan menghiburkan mereka, Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pembela Ummah terus mendorong kami untuk sama-sama menyahut apa yang dihasratkan pemimpin khususnya Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, Pengerusi Eksekutif GISB Holding Sendirian Berhad.
Dengan hati yang prihatin, Yang Berbahagia Tuan Adib menerusi panduan langsung dari Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali. Satu operasi gotong royong telah dianjurkan baru-baru ini. Mereka yang terlibat dianggotai oleh para remaja pemilik ummah lelaki dalam menggerakkan operasi tersebut. Ia dimulai dengan memperincikan setiap permasalahan yang tidak kami ambil peduli semenjak sekian lama. Semestinya berpunca dari hati-hati kami yang tidak sensitif, tidak peka hingga Islam dibiarkan dan tidak berlaku pembelaan ke atasnya. Yang Berbahagia Tuan Adib terus memandu kami dalam menyusun tugasan di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Beliau menekankan dan menggesa khususnya para remaja pemilik ummah agar menghayati betapa susah payahnya mantan-mantan pengurusi eksekutif GISB Holdings dalam membangunkan bandar ini sedari mula diasaskan. Hingga genaplah 20 tahun usia Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes kini, malah sejarah awal pembukaannya dibangunkan dengan air mata yang sangat cinta dan takutkan Allah. Atas bimbingan Yang Berbahagia Tuan Adib, para RPU diajak untuk setiap hari meronda bandar dengan tujuan meneliti sudut kebersihan di semua kawasan untuk diadakan susulan tindakan. Maka atas panduan Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin, Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes ini telah dibahagi kepada 7 blok yang setiapnya dilantik ketua-ketua blok yang akan bertanggungjawab memastikan penyusunan kerja, berkongsi permasalahan lahir dan insaniahnya, melibatkan staf-staf yang menghuni blok masing-masing. Ia sebagai usaha untuk merungkai permasalahan yang berlaku. Sementara itu, sempena mengambil keberkatan bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Rasulullah SAW, satu kempen yang dinamakan Kempen Lalu Lintas Maulidur Rasul telah dianjurkan oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin sendiri dengan objektif supaya hukum hakam yang melibatkan sudut undang-undang jalan raya khususnya di bandar ini dipatuhi oleh semua pihak. Yang mana sebelum ini terdapat ramai yang tidak mengambil serius berkenaan hal-hal ketetapan jalan raya di sini seperti arahan laluan sehala, cara meletak kenderaan dan sebagainya. Begitulah seorang pemimpin yang bertanggungjawab memikirkan keselamatan dan sangat memandu dari sekecil-kecil hinggalah sebesar-besar perkara. Semoga segala apa yang dihasratkan oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin ianya menjadi kenyataan seterusnya dalam menjadikan bandar ini sebagai bandar model kepada masyarakat. Tidak di sudut lahiriah sahaja, bahkan faktor maknawinya yang sangat diambil kira. Maklum balas melalui usaha-usaha murni ini, masyarakat sekeliling mengucapkan syabas dan tahniah kepada para pimpinan GISB Holdings. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Husamullah bin Ahmad Fauzi dalam Ikhwanus Indonesia. Untuk menjaga kesihatan, seseorang itu berminat mencari makanan yang sihat. Waktu sakit, seseorang itu pun berikhtiar berobat untuk sihat. Keduanya disediakan juga oleh GISB Indonesia. Mari kita saksikan bersama liputan berikut ini. Kegiatan peternakan ayam yang dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah di Sentul kini terus diperkemaskan dan dikembangkan di bawah pimpinan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Setelah kandang yang sedia ada di Wadi Harapan di-upgrade, atas panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, untuk menyahut hasrat Yang Berbahagia Tuan Pengerusi Eksekutif Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, telah dibeli 1.000 ayam DOC dengan 20 ekor bonus yang tiba di kandang Wadi Harapan pada tanggal 11 September 2020. Ayam ini diternak tanpa menggunakan vaksin, antibiotik maupun vitamin dan hanya menggunakan cairan enzim Fateh Unggas untuk menjaga kesehatannya. Maha besar Allah, pertumbuhan ayam sangat cepat. Jika pada kebiasaannya ayam baru boleh dipanen pada masa usianya 30 hari, tetapi ayam Fateh boleh dipanen di usia 18 hari dengan berat 1,1 kg. Selain itu, di antara kelebihannya adalah daging yang tebal, tidak berbau, rasanya gurih, tidak mengandung kolesterol, malah mengandung omega 3, 6, dan 9. Juga cepat masak ketika diolah. Tingkat kematian ayam juga sangat rendah, yaitu total kematian hanya 25 ekor di mana 5 ekor karena sakit. 20 ekornya adalah atas kelalaian kami dalam menjaganya. Antara lain ada yang terinjak, ada yang terhimpit tempat makanan. Semoga kami akan lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan tugas. Atas kasih sayang Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, ayam yang dipanen pertama kali dibuat kenduri untuk seluruh staf di Jawa 1 merasakan dahulu sebelum ayam ini diedarkan kepada masyarakat. Total 995 ekor ayam dipanen selama 5 hari berturut-turut. Ayam yang dipanen dari kandang kemudian disembelih dan dibersihkan. Setelah dibersihkan, ayam dipacking, ada yang berupa ayam utuh,
atau dalam bentuk potongan ayam. Ada juga di packing hati ampela dan juga kaki ayam. Setelah di packing, kemudian dimasukkan ke dalam cool blast. Setelah ayam beku, maka ayam siap untuk dipasarkan. Ada yang digunakan untuk keperluan restoran Jihesh Corner, Ikhwan Butcher, Ikhwan Mat, dan Rumah Sehat Ikhwan di Sentul. Selain itu dikirim juga untuk Jihesh Corner dan Butcher Jakarta, juga untuk Jihesh Corner dan Ikhwan Mat Bandung. Sambutan masyarakat cukup menggalakkan. Selain mencari ayam yang halal, masyarakat yang berminat mencari ayam yang sehat juga semakin meningkat. Atas restu yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, Pak David, senior konsultan GISB, turut mengajarkan staf GISB untuk membuat menu-menu baru menggunakan ayam fateh, yaitu diantaranya ayam bakar madu dan nasi ayam ikhwan. Kini kandang ayam sedang dibersihkan dan dikemaskan untuk menyambut anak ayam DOC fasa 2 yang akan tiba pada akhir bulan Oktober 2020. Vaksin itu mestinya wajib, ya. Lalu saya juga tertarik dengan adanya fateh ini, ya, tidak divaksin, non antibiotik saya mendukung. Justru harus dikurangi pemakaian antibiotik itu. Ini terbukti hari ke-14 nanti malam ayam terlihat sehat. Nah, ini sudah bagus sampai hari ini, juga pencapaiannya melebihi target. Mungkin ini pencapaian yang cepat juga pengaruh fateh. Hasil seperti ini jarang. Karena fateh ini merupakan enzim aktivator yang mengaktifkan seluruh enzim-enzim yang ada dalam tubuh. Maka dengan pemakaian fateh ini bukan saja jimat dipakan, namun fesesnya pun ataupun najisnya, kotorannya pun juga tidak bau. Salam Ikhwan. Kali ini saya memperkenalkan ayam Ikhwan. Ya, ayam Ikhwan ini ayam sehat. Kenapa disebut sehat? Karena ayam ini kita pelihara tanpa vaksin. Kedua, tanpa antibiotik. Ketiga, tanpa vitamin kimia. Kami memakai teknologi bioteknologi fateh, dan kami memakai air minumnya memakai reverse osmosis, sehingga menekan daripada pertumbuhan daripada E. coli, salmonella, dan segala macam. Hasilnya menghasilkan ayam yang sehat, kematian sangat rendah. Bayangkan dari 1000 ekor kematian, ya, kematian itu 25 ekor. 20 ekor itu adalah bonus daripada ayam, dari kita beli ayam. Jadi secara teknis kita sangat kecil kematiannya, di bawah 3%, di mana toleransi biasanya 7%. Kami di bawah 3%. Dan yang menarik adalah bahwa tanpa antibiotik, tanpa vaksin, menghasilkan ayam yang betul-betul sehat. Dagingnya sehat, dagingnya enak, bebas kolesterol, bebas antibiotik, dan lagi disembelih dengan cara yang halal thayyiban. Ya, sekali lagi ini adalah ayam yang sangat luar biasa. Kenapa kami kemas dengan beku ini, sehingga ini adalah ayam yang fresh. Kenapa disebut ayam fresh? Waktu disembelih sampai dibekukan itu makan waktu hanya 3 jam. Sehingga kalau kita Bapak Ibu beli ayam ini, ya, setelah dilayukan sama persis sensasinya seperti ayam baru disembelih 3 jam. Bayangkan kalau kita beli ayam di pasar disembelih jam 3 pagi, kita baru beli jam 10, berarti umur ayamnya sudah 7 jam. Berarti sudah tidak fresh. Apalagi kalau di pasar orang banyak tangan yang pegang-pegang, ya, pilih-pilih. Nah, ini betul dengan kemasan plastik ini, betul-betul kita memegang ini tidak menyentuh ayamnya. Jadi betul-betul ayamnya ini sangat higienis. Ya, tunggu apa lagi? Silahkan datang ke Butcher Kelapa Gading, Butcher Sentul, dan RSI. Dan juga jangan lupa nikmati makanan sehat, makanan ayam sehat di menu-menu kami di GHC di Sentul dan Kelapa Gading. Salam Ikhwan.
menjadi hamba yang takut pada Allah dan banyak berkhidmat pada manusia lainnya. Begitulah para pemimpin GISB tidak putus mendidik para stafnya. Setelah menjalani kursus Kop Bekam Fateh selama 2 minggu di Sentul, Bogor, atas panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, tim kursus Bekam Fateh seramai 6 orang yang dihantar dari zon-zon di Indonesia telah dilepas untuk melaksanakan satu ekspedisi Pulau Jawa bagi memantapkan lagi terapi bekam yang telah dipelajari. Pelepasan dilaksanakan dari Rumah Sehat Ikhwan Sentul bersama Yang Berbahagia Puan Dato' Ibu Gina Puspita Nasiran dan tim kepimpinan Jawa 1, dihadiri juga oleh Pak David yang telah memberi kursus dan tim Rumah Sehat Ikhwan. Selain itu, tim pertama yang dilepas ini dihadiahkan 1 set alat Kop Bekam Fateh. Setelah berkhidmat merawat staf-staf di Jawa 1, para peserta kursus ekspedisi dengan menaiki mobil klinik Ikhwan Sentul yang dimulai pada tanggal 26 September dari Sentul menuju ke zon Jawa 2 yaitu Kota Subang, Bandung, dan Tasikmalaya. Tim kursus memberikan perawatan kepada staf-staf dan kenalan yang memerlukan rawatan Kop Bekam Fateh. Setelah itu perjalanan disambung ke zon Jawa 3, yaitu Wonosobo, Yogyakarta, dan Semarang. Di sini juga staf-staf dari zon Jawa 3 dan kenalan-kenalan mendapat khidmat dari tim kursus Kop Bekam Fateh. Setelah itu rombongan kembali ke Wonosobo dan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin memberi assignment membangunkan Rumah Sehat Ikhwan Cabang Wonosobo. Rumah Sehat Ikhwan Cabang Wonosobo adalah cabang pertama dari Rumah Sehat Ikhwan Sentul. Satu lokasi yang berkat karena di sanalah juga tempat leluhur pengasas syarikat GISB yaitu Ustaz Asy'ari Muhammad. Pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini antara lain adalah membuat sekat-sekat ruangan untuk 2 kamar rawatan, instalasi listrik juga lampu, dan desain yang dibuat adalah selaras dengan Rumah Sehat Ikhwan Sentul. Semoga kami dapat terus sungguh-sungguh membaiki diri agar tidak menjadi penghalang untuk Allah turunkan bantuan dengan keberkatan. Sekian dari kami. Dilanjutkan bersama rekan kami di studio Turki Eropa, Balkan, Khurasan, Timur Tengah, dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ujaz Kalani bin Afendi bersama rakan tugas saya. Saya Muhammad Suhaib bin Muhammad melaporkan dari Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Alhamdulillah atas restu pengarah Zon Syam Dubai Yang Berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad. Pada 27 September yang lalu, seramai 10 orang staf dan pelajar di bawah tajaan GISB Holding Zon Syam Dubai telah berlepas pulang ke Malaysia bagi menyambung pelajaran di sana dan juga atas beberapa urusan yang lain. Rombongan ini merupakan rombongan yang pertama dari GISB Holding Jordan yang pulang ke Malaysia sejak pandemik COVID-19 mula melanda. Alhamdulillah atas tanggungjawab kebajikan bagi para staf, pihak kepimpinan GISB Holdings telah memberikan segala khidmat dan bantuan atas segala keperluan para staf walau dalam apa jua keadaan. Kepulangan ke Malaysia ketika ini memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding biasa memandangkan setiap individu perlu membayar kos pusat kuarantin. Waktu yang sama, para pimpinan GISB Holdings yang diterajui oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutifnya dan timnya yang lain, khususnya kepimpinan di setiap zon dan kawasan, amat memberi perhatian yang lebih kepada hal ehwal insaniah setiap staf. Apabila rombongan seperti ini bergerak, akan dipastikan terutamanya para remaja agar dapat menjaga disiplin solat serta pergaulan. Walaupun dalam kuarantin, solat jemaah dan ibadah lain seperti bangun malam terus diistiqomahkan. Begitu jugalah disiplin makan dan minum serta kebersihan dan kekemasan tetap dilaksanakan. Begitulah yang sentiasa diingatkan oleh pimpinan syarikat agar cara hidup ini benar-benar mengikut cara hidup Islam. Alhamdulillah berkat doa tim kepimpinan Zon Syam Dubai, khususnya Yang Berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad dan Yang Berbahagia Tuan Harun Ta'an selaku pengarah dan pengarah 2 serta Yang Berbahagia Puan Anisah Murad selaku Ibu Zon. Semua urusan telah dipermudahkan sebaik tiba di KLIA International Airport sebelum dibawa ke pusat kuarantin di bangunan Institut Aminuddin Baki Bandara Instek.
Sepanjang kuarantin di sana, Encik Suhail selaku Setiausaha Zon Syam Dubai atas panduan dari Ketua Setiausaha Zon Syam Dubai yang berbahagia Tuan Nik Fatih Nekdir sentiasa berhubung dengan semua ahli rombongan untuk saling bertolong bantu dan mengingatkan satu sama lain. Selepas 14 hari para rombongan telah dibenarkan pulang dan seluruh bayaran telah diuruskan oleh YKPPM. Ianya menambahkan lagi rasa bersyukur kepada Allah dan Rasul dan pemimpin. Begitulah kasih sayang pemimpin yang bukan sahaja memastikan keperluan lahiriah dicukupkan, malah yang lebih diutamakan dan dititik beratkan ialah keperluan rohaniah mereka, kerana ia berkait dengan hubungan dengan Allah, Rasul dan pemimpin serta sesama manusia yang lain. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, pada tanggal 16 Oktober lalu, GISB Holdings Cawangan Mesir telah meneruskan lagi program Jumaat Berkat yang telah diasaskan oleh mantan pengerusi eksekutif GISB Holdings, almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Atas inisiatif yang berbahagia Tuan Muhammad Adib Atamimi dan yang berbahagia Tuan Muhammad Nafiq Nasiruddin selaku Ketua Setiausaha Zon dan Setiausaha Zon Mesir, aktiviti ini diaktifkan semula selepas hampir 6 bulan terhenti kerana pandemik COVID-19. Aktiviti pengedaran boks Jumaat Berkat kali ini dikhususkan di kalangan pelajar-pelajar Asia, antaranya pelajar Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga kepada beberapa warga tempatan di kalangan orang-orang yang susah. Moga program tanggungjawab sosial yang dilakukan ini akan menambahkan lagi rasa keinsafan di kalangan staf GISB Holdings agar terus mensyukuri nikmat dari Allah dan berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain. Demikianlah yang sentiasa dipandu dan dibimbing oleh pengarah dan Ibu Zon Mesir yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan yang berbahagia Puan Azura Yusof kepada semua warga GISB Holdings, khususnya di Zon Mesir. GISB Holdings adalah sebuah syarikat bumi putera Islam bertaraf antarabangsa yang kini bertapak di 17 buah negara. Mempunyai staf melebihi 5,000 orang, kebajikan mereka sentiasa dijaga dan sangat dititik beratkan. Di Dubai, GISB Holdings selain sebuah villa yang gah dan berwibawa, 2 buah apartmen turut disewa bagi penempatan tenaga kerja di sini. Selain itu juga, penempatan ini sentiasa dinaik taraf dan ditambah baik, bukan hanya untuk keselesaan semata-mata, tetapi untuk menzahirkan kehidupan Islam yang indah dan cantik. Atas keprihatinan dan kasih sayang daripada kepimpinan syarikat GISB Holdings, khususnya yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad dan yang berbahagia Tuan Harun Taat selaku pengarah bagi Zon Syam dan Dubai. Sebuah apartmen yang merupakan penempatan staf di Dubai telah dinaik taraf. Penempatan yang diberi nama Apartmen Memburu Berkat 2 oleh yang berbahagia Tuan Nik Hazani ini telah dirasmikan oleh pengerusi eksekutif GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali 2 tahun yang lalu. Ianya merupakan penempatan bagi muslimah bagi memudahkan kerja harian dan melancarkan lagi operasi restoran Nur Malaysia Cawangan Dubai. Apartmen 2 bilik ini disewa dengan nilai 80,000 dirham setahun bersamaan RM90,000 Malaysia dan terletak di bangunan yang sama yang menempatkan restoran Nur Malaysia dan sebuah lagi apartmen bagi penempatan lelaki. Pada bulan lepas, operasi dan kerja menaik taraf telah dibuat, antaranya ialah pembelian katil 2 tingkat. Pembelian dibuat secara atas talian. Ini merupakan saranan daripada yang berbahagia Puan Anisah Murad selaku Ibu Zon untuk menggantikan katil yang lama serta memberi keselesaan dengan ruang yang lebih luas di dalam bilik tidur. Selain itu juga di ruang dapur pula telah dipasang foam wall panel bagi mengindahkan dan menceriakan lagi suasana. Dapur tersebut juga dipastikan sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas, sesuai dengan imej Islam yang indah dan wibawa. Beberapa ruang dalaman juga yang telah mengalami kerekahan cat pada dinding telah dicat baru. Segala operasi kerja dilakukan secara bergotong royong bagi memupuk rasa bersama, bekerjasama dan berjiwa. Terima kasih tidak terhingga kepada seluruh barisan kepimpinan GISB Holdings yang sentiasa memastikan kebajikan seluruh staf syarikat dijaga. Lebih-lebih lagi, dipastikan kebajikan insaniah yang sangat penting agar dengan itu lahirlah hati yang takutkan Allah, rindukan Nabi dan berkasih sayang sesama. Villa GISB Holding Istanbul antara aset milik syarikat di luar negara yang telah dibeli pada tahun 2017.
oleh Yang Berbahagia Pengurusi Eksekutif GISB Holdings Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah zon Turki Eropah. Kini setelah 3 tahun berlalu, berbagai-bagai kerja naik taraf telah dilaksanakan tanpa henti demi mewibawakan lagi vila tersebut. Walaupun ketiadaan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin, Yang Berbahagia Puan Ibu Azura selaku Ibu Zon dan Ketua Setiausaha Zon Yang Berbahagia Tuan Adib A. Tamimi di Turki, namun ada Encik Abdul Fida Nasruddin selaku Setiausaha Zon yang menjadi penghubung dan sentiasa memandu tim di sini agar sentiasa berjiwa besar dalam hendak membela pemimpin. Baru-baru ini atas perbincangan sesama tim remaja pembela ummah diketuai oleh Encik Abdul Fida dan telah mendapat restu Yang Berbahagia Tuan Nasruddin untuk menaik taraf laluan berjalan kaki di hadapan vila. Atas rasa ingin membela dan melihat Islam yang indah, laluan di dua bahagian ini telah diperkemaskan lagi dengan meletakkan batu interlocking yang dibuat sendiri menggunakan acuan. Alhamdulillah, sekarang nampak lebih kemas berbanding sebelumnya yang mudah dinaiki rumput dan hanya menggunakan batu-batu sungai dan kayu sebagai hiasan. Manakala di rumah tamu juga tidak ketinggalan untuk menaik taraf laluan berhadapan sangkar burung dengan menggunakan batu interlocking yang sama. Apa yang menarik selain menggunakan batu interlocking, ia menggunakan juga batu-batu sungai untuk dijadikan tempat pijakan refleksi yang direka bentuk sendiri oleh tim remaja pembela ummah di sini. Selain itu, kandang yang dinamakan Villa Arnab di vila ini antara yang sedang dinaik taraf. Ia asalnya telah dibina dan direka bentuk sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Adib A. Tamimi 3 tahun lalu. Namun kini telah uzur di mamah usia. Atas panduan Yang Berbahagia Encik Abdul Fida agar dapat mewibawakan lagi dengan mengubah suai bahagian dalam tanpa menubuhkan kandang tersebut. Ini termasuklah membina semula bilik-bilik arnab dengan berkonsepkan rak mudah alih yang boleh keluar masuk bagi proses pembersihan najis. Bilik-bilik arnab ini juga dilengkapi dengan paip pembuangan najis yang sistematik, manakala di bahagian lantai dalam telah disimen dan dibuatkan overflow supaya nampak lebih kemas dan bersih. Atas hasrat dan panduan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin juga, di rumah tamu terutamanya di tingkat bawah bahagian muslimah yang menempatkan anak-anak, sekolah rendah turut dinaik taraf dan kini sedang giat dijalankan. Antara kerja-kerja yang sedang dijalankan ialah mencantikkan seluruh dinding dengan menukar cat yang dipilih sendiri warnanya oleh Puan Mubarakah selaku Timbalan Ibu Zon Turki Eropah. Antara lain memasang pemisah dinding dan dibuat pintu untuk dijadikan bilik anak-anak sekolah rendah dan juga memasang kipas egzos supaya udara lebih segar dan selesa. Selain itu, mengemaskan wiring, suis dan lampu-lampu serta memasang kornis di sekeliling shilling agar nampak lebih kemas dan indah. Alhamdulillah, hasil dari pembangunan insan yang dibina oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin, khususnya kepada tim remaja pembela ummah di sini, agar lebih berjiwa besar dalam melaksanakan kerja-kerja. Moga dapat menjadikan Islam sebagai cara hidup yang sebenar dalam kehidupan dan dapat memberi manfaat sesama manusia. Sekian sahaja daripada kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas dari Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan Timur Tengah dan Rusia. Sebenarnya setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita lihat, serta setiap apa yang kita sentuh dan rasa, semuanya akan menjadi ilmu yang kita dapat dari pengalaman hidup. Asalkan kita memperhatikan, memikirkan dan mengkajinya. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum.